pergi perang Badar 1000 ketumbukan tentera. Orang Islam cuma 313. Ada setengah ulama kata 316. Ada ulama kata 324 orang. Khilaf di kalangan ulama dalam menentukan bilangan berapa jumlah orang yang mana pergi peperangan Uhud, pergi peperangan Badar. Tuan-tuan Allah Subhanahu Taala, walaupun mereka tiada kelengkapan senjata, namun Allah SWT telah bagi bantuan kepada orang Islam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah telah bantu orang Islam di Badar. Dan tuan-tuan rahmati Allah SWT, Allah telah turunkan 5,000 para malaikat turun di Badar, tuan-tuan rahmati Allah SWT. Dan malaikat yang turun di Badar, tuan-tuan, ulama beritahu dia takkan naik sampai kiamat. Masih ada lagi di Badar. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, orang kafir datang peperangan Uhud ni, tuan-tuan, sebagai tim membalas kekalahan mereka peperangan Badar. Setengah ulama beritahu mereka datang dah ada target dah. Kalau kamu bunuh si Fulan, kamu akan dapat sekian-sekian ganjaran kerana dia telah bunuh ayahku dalam peperangan Badar. Kalau kau bunuh si Fulan, kau akan dapat sekian-sekian. Dia bunuh suami aku dalam Badar. Jadi ulama beritahu ada setengah orang datang Uhud ni dah ada target nak bunuh siapa dah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dapat berita dan telah hantar wakil 2 orang sahabat Nabi SAW untuk tengok berapa kekuatan tentera yang mereka ada. Di saat itu mereka berada di Zulkhulaifah, ataupun sekarang dipanggil Bir Ali. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat tadi telah tengok ada 3,000 ketumbukan tentera, 3,000 ekor unta, 200 ekor kuda dan 700 kelengkapan senjata siap datang untuk menyerang orang Madinah ketika itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat tadi lapor kepada baginda SAW, dan baginda telah beritahu kepada para sahabat pada awalnya 1,000 ketumbukan tentera siap bersama dengan baginda SAW. Dan kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah bergerak daripada kawasan Madinah yang ketika itu, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Masjid Nabawi yang sekarang ni. Kerana kalau tuan tengok dalam kitab Ma'alim Madinah disebutkan bila mana baginda Islam beritahu kepada para sahabat, maka ada sahabat yang jawab, ya Rasulullah, kita pertahankan Madinah di luar Madinah. Dia orang beritahu Madinah yang asalnya ialah sekitar kawasan Masjid Nabawi itu. Maksudnya Uhud di waktu itu tak termasuk dalam kawasan Madinah lagi, orang beritahu di pinggir Madinah. Jadi sahabat tadi beritahu kepada baginda, ya Rasulullah, kita pertahankan Madinah di luar Madinah. Maka baginda SAW telah siap bersama para sahabat untuk menuju ke medan Uhud. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, baginda bergerak daripada tapak Masjid Nabawi yang sekarang di belakang tuan-tuan ni, dan baginda SAW lalu jalan ni, Syariq Syuhada. Jalan yang kita lalui sekarang ni, laluan baginda SAW ketika menuju di medan Uhud. Dan tuan-tuan dirahmati Allah SWT, di saat itu masih bersama baginda ialah 1,000 ketumbukan tentera. Dan sampailah baginda SAW di satu masjid di depan nanti, tuan-tuan. Nama masjid itu Masjid Syaikhan, ataupun di kampung itu dipanggil Kampung Haji Matus Syaikhan. Dan baginda telah berhenti di situ dan bermalam di situ. Dan insyaAllah kita akan berhenti di depan itu sebentar lagi, insyaAllah, dan akan cerita tentang Masjid Syaikhan tadi. Dan inilah tuan-tuan laluan baginda SAW menuju ke Uhud. Laluan ni bukan laluan utama, tuan-tuan. Sebab tu bas jarang lalu sini. Laluan utama belah tempat lain. Dan nama-nama sekolah kat kawasan sini pun tuan-tuan tengok nama dia. Kebanyakan nama-nama sekolah kawasan sini semua nama-nama sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud. Madrasah Ammar bin Jamuh dan beberapa sahabat Nabi SAW lagi. Sebab ni laluan mereka yang pada ketika itu mereka pun tak tahu yang mereka akan syahid pada hari itu, tuan-tuan.
InsyaAllah tuan kita turun sini insyaAllah. Tadi kampung nama ni kampung Ajimatul Syaikhan. Ajimatul Syaikhan. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syaikhan ni dua syekh lah kalau kita biasa dengar kan. Kalau dalam kita baca kisah sahabat, kalau sebut Syaikhan ni Abu Bakar dengan Umar. Kalau kita baca dalam hadis ni, kalau Syaikhan kita belajar Bukhari Muslim. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haythami kan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di tapak inilah baginda Islam kumpul para sahabat tadi, dan Nabi SAW bermalam kat sini. Dan ni tempat Nabi SAW pakai baju besi, topi besi, baju dan topi besi kelengkapan untuk pergi perang lah. Tuan-tuan kalau semata di sini baginda SAW susun para sahabat 1000 orang tadi. Tapi bila susun 300 orang Nabi tak bisa tengok. Rupanya lawak begitu 300 orang tu lah orang Yahudi yang cuci pergi perang. 300 orang dicuci pergi perang. Jadi lawak begitu apa makna sahabat? Sahabat ni orang yang kita kenal. Maksudnya bersama dengan kita. Bahkan kalau dia minum apa pun kita tahu ni sahabat. Tapi 300 orang Nabi tak biasa tengok muka. Rupanya ni orang Yahudi yang menyusup masuk untuk tikam Islam daripada belakang. Maka baginda Islam telah dakwah mereka untuk masuk Islam. Baginda bermalam kat sini tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan rahmati Allah SWT, mereka tak nak masuk Islam. Maka di sinilah baginda Islam sebut satu hadis Nabi, jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Di sini tuan-tuan. Jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Maka Yahudi tadi 300 orang telah balik. Antara yang balik tuan-tuan ialah orang munafik. Termasuklah Abdullah bin Ubay bin Salul. Seperti saya cerita tadi, ada dua orang yang memusuhi Nabi SAW, iaitu Amr bin Sofi, ayah kepada Khanzalah. Yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mana dua-dua ni anak dia dua-dua sahabat. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul juga sahabat, anak Amr bin Sofi juga sahabat. Tetapi tuan-tuan, setelah peperangan Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul begitu takut dengan orang Islam. Kenapa? Kerana dia tergugat. Dia tengok orang Islam luar biasa kekuatan dia. Maka dia telah masuk Islam saya pura-pura. Tetapi Ammar bin Sofi sampai mati dia tak masuk Islam. Dia memang betul-betul tak suka dengan Islam ni, Ammar bin Sofi. Dia orang musyrik, tetapi dia juga membawa fahaman Nasrani, fahaman Kristian dalam kehidupan ini. Ammar bin Sofi, ayah kepada Khanzalah tadi. Itu tuan-tuan rahmatan Allah SWT. Daripada sinilah baginda Islam berangkat, orang begitu 700 pasukan para sahabat Nabi Islam menuju ke Medan Uhud yang kita akan pergi sebentar lagi. Dan tuan-tuan rahmatan Allah SWT, 700 orang yang pergi tu tuan-tuan, mereka pergi dan mereka memang dah tahu dah mereka pergi ni memang bagi nyawa. Kalau mereka tak sedia bagi nyawa, maka mereka akan balik bersama 300 orang munafik dan Yahudi tadi. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita dengar kisah Uhud, ada penceramah yang cakap para sahabat turun kerana tamakkan harta. Dalam kisah kita akan cerita sebentar lagi. Turun kerana tamakkan harta. Perkataan tu tak patut keluar daripada satu orang penceramah. Kenapa? Kerana sahabat Nabi SAW sampai di Ajimatul Syaikhan ni, 700 orang yang tinggal tu, memang dia orang pergi Uhud ni memang nak bagi nyawa dah. Memang mereka tahu mereka pergi Uhud ni memang mereka akan bagi nyawa. Bukan kerana tamakkan harta. Kalau mereka kerana tamakkan harta, mereka tak akan pergi tuan-tuan. Mereka akan balik bersama Abdullah bin Ubay bin Salul Lanatullah. Kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tapak dia kampung Ajimatul Syaikhan. Nabi bermalam kat sini. Kemudiannya baru Nabi berangkat ke Medan Uhud yang kita akan pergi sebentar lagi insya-Allah. Sebentar sebelah kiri tuan-tuan ni Masjid Mustarah. Ni tapak Syekh. Ni tapak di mana baginda Islam, setengah ulama di sini kata baginda Islam berhenti di saat pulang baginda daripada Uhud, berhenti solat Zuhur di sini. Tu tuan-tuan ada sirah di dekat papan tanda tu. Balik daripada Uhud. Dan kemungkinan tuan-tuan masjid ni akan diruntuh sebab dia nombor biru tu. Dia kalau tuan-tuan tengok ada mana-mana bangunan dekat Madinah ni. Dekat Madinah ni ada bangunan yang dia tulis nombor warna biru gitu, tu bangunan yang akan diruntuh. Betul ni sabar. Semua ni nak runtuh. Nah tu mungkin bangunan ni akan diruntuhkan ke 30,000 ni bangunan. Kita bincang putih Ustaz mari malam ni. Kita Biramli. Kali bapa. Kita Biramli. Saya boleh mari lepas-lepas. Ambil nombor tu tulis nak bangunan idea Biramli tu nak amal kat Madinah. InsyaAllah. Ustaz cari uniform polis saya tolong pakai.
Tulis nombor tu kat tanah. Itu nombor ke? Ha. Bila siapa nak foto, tak ada nombor. Tak ada nombor ni. Ini tak payah biar kata. Tu belakang pun ada nombor, masya-Allah. Depan belakang ni. Dua tin lah, dua tin. Sebab dua nombor. Maknanya umrah tahun depan tak tahu lagi. Tak ada. Tak ada. Itu je lah. Baik tempat ni jangan lain. Ha, ni nombor biru kat ni. Ni semua nak kena roboh ni. Ada yang ada nombor nak kena roboh. Ni belah kanan ni semua ada nombor. Yang ni baru nak bina tak tahu macam mana apa nasib dia. Aku ada nombor. Belakang tu ada nombor tak? Baru nak bina pun ada nombor. Subhanallah. Balik tengok kat hotel kita Ustaz. Belik-belik ada juga. Aku tahu. Nombor bilik. Mustarah ataupun Bani Harithah. Tuan-tuan ni penjara sebelum hukum Pancung. Sebelah sana tu tempat hukum hudud. Belakang tuan-tuan tu. Rumah kami kat situ, kat tepi tu. Jadi kalau ada hukum hudud kami tengok lah. Rumah saya kat tepi tu. Setakat ni berapa kali dah? Setakat ni sepanjang 4 tahun sini baru 3-4 orang. 3. Pancung kepala. Pancung kepala. Tadi tak ada potong tangan dah sekarang. Kepala tu. Pancung kepala dia. 3 dah dah saya. 2 dah dah. Dan 3. Pakistan. Siapa yang sebulan dia. Ada dulu ada seorang orang Malaysia. Habis dah aku Pancung. Jenazah pun dah angkat dah. Dia bagi dah boleh. Dia sebulan. Tapi tak kena penjara masa tu. Lepas tu lepas lebih kurang seminggu 2 minggu tu lesen kereta dia mati. Dia nak hidupkan. Boleh kata pergi belah, ada tempat lain lah. Pergi belah tu. Pergi rupanya penjara. Pergi tu terus tangkap. Rupanya dia suruh pergi tu pergi masuk penjara rupanya. Dia dah plan dah. Wanted ni. Dia kata okey kamu pergi sana. Kan pergi sana boleh hidupkan lesen. Sampai terus. Habis tu pula kita akan turun kat sini tuan-tuan. Sabtu biasa memang ramai masya-Allah. Jabal mana bismillah. Gambar foto. Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal sini. Pertama dan selama ni kita banyak
banyakkan syukur pada Allah. Allah pilih kita dapat datang Madinah, dan tuan-tuan di depan kita ialah Gunung Uhud. Gunung Uhud ni tuan-tuan, gunung yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ketika Nabi sebut hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung yang cinta pada kami dan kami pun cinta kepada dia. Dan juga satu orang yang sampai di Uhud, dia kena daripada hati bawah Uhud. Nabi SAW pernah beritahu dia cinta pada engkau. Hari ni pernah beritahu aku pun cinta kepada engkau. Itu kena ada macam tu nanti kita sunnah orang beritahu. Dan tuan-tuan, bahkan ziarah Uhud, dikatakan ziarah suara Uhud ni menjadi satu di antara menjadi syariat, di antara syariat dalam yang sewaktu kita ziarah kota Madinah. Bahkan dalam fahaman yang anti ziarah sekalipun, dia beritahu 3 tempat ni wajib kita ziarah. Pertama ialah Quba, kedua Baqi', ketiga Uhud. 3 tempat ni memang kena ziarah dalam syariat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung kisah peperangan Uhud tadi. Sebelum tu saya nak kongsi pada tuan-tuan, Gunung Uhud ni disebut dalam kitab Ma'alim Madinah, dia di antara gunung-gunung syurga, min jibal jannah. Ada 5 tanda syurga yang ada di kota Madinah. Pertama ialah Raudah, taman syurga yang ada dalam Masjid Nabawi. Sebab tu tuan-tuan, di antara doa yang kita kena doa dalam Raudah ialah, ya Allah, di dunia lagi Engkau telah pilih saya masuk taman syurga. Janganlah di akhirat, ya Allah, Engkau campak saya dalam neraka. Allah beritahu kita kena faham betul syurga tu macam mana dan neraka tu macam mana. Kalau kita tak faham, kita akan rasa neraka tu api yang biasa. Sebab tu orang yang rasa neraka ni api yang biasa, dia akan doa untuk selamat daripada api neraka dan kata tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia rasa neraka tu tak ada apa-apa. Dia kata nanti Allah akan masuk saya dalam syurga balik. Sedangkan Allah beritahu, kata Maulana Zakaria rahmatullahi alaih, jangan inginkan walaupun 1 detik pada neraka. Kerana kesusahan pada neraka kita tak boleh nak gambarkan. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, yang pertama ialah Raudah, taman syurga. Yang kedua ialah Uhud, min jibal jannah, daripada gunung-gunung syurga. Yang ketiga ialah kurma ajwa, daripada buah-buahan syurga. Yang keempat ialah wadi Butan, daripada lembah-lembah syurga. Dan yang kelima, tuan-tuan Allah beritahu, benda yang ada di syurga di Madinah, ada penghuni syurga di Madinah. Di mana tuan-tuan? Di Jannatul Baqi'. Ukuran Baqi' tadi kan. Ulama beritahu, sebab itulah sebahagian besar ulama yang menulis kitab tentang makbarah, mereka menyebut Ma'ala dan Baqi' sebagai Jannatul Ma'ala dan Jannatul Baqi', syurga. Kenapa tuan-tuan? Kerana untuk Baqi', baginda SAW beritahu lebih kurang hadis, siapa boleh mati di Madinah, maka matilah. Maksudnya berdoalah untuk mati kat Madinah, kerana aku nak bagi syafaat untuk mati kat Madinah. Tunjukkan betapa besarnya beruntungnya orang meninggal di kota Madinah. Bahkan alim ulama beritahu, mungkin satu orang yang datang daripada tempat yang jauh, kampung yang biasa, dan orang mandang dia pun dengan pandangan yang biasa, tapi dia meninggal di kota Madinah, maka orang ni telah tersenai dalam janji Nabi SAW tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang yang mana meninggal di kota Madinah, maka dia akan disolatkan orang di Masjid Nabawi. Kapasiti Masjid Nabawi sekarang boleh masuk 500,000 orang, kata orang di sini. Sekarang ni nak besarkan, nak boleh bagi masuk 2 juta orang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil 500,000 tadi. Satu orang insan meninggal di kota Madinah, dia disolatkan 500,000 orang tuan-tuan. 500,000 sembahyang untuk dia. Walaupun dalam hidup dia pernah buat kesilapan, 500,000 doa untuk dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunkanlah dia ya Allah. 500,000 tuan-tuan. 500,000 tu ada orang soleh, Allah tak tolak doa orang soleh. 500,000 tu ada orang tua, doa orang tua Allah tak tolak. 500,000 tu ada orang sakit, doa sakit Allah tak tolak. 500,000 tu tuan-tuan ada orang musafir, doa musafir Allah tak tolak. 500,000 tu ada tengah sembahyang dalam raudah, doa yang sembahyang dalam raudah Allah tak tolak. Tuan-tuan bayangkan 500,000 doa untuk dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunkanlah dia ya Allah. Warhamhu, kasihanlah pada dia ya Allah. 500,000 minta ya Allah, kasihanlah pada ya Allah. Tuan-tuan, Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betapa kasihnya Allah Taala, kita mana 500,000 orang hamba-Nya, dan minta pula bukan di Malaysia, minta di kota Madinah tuan-tuan. Di mana di sini malaikat-malaikat Madinah yang aminkan, minta warhamhu, kasihanlah dia ya Allah. Dan telah diangkat jenazah tuan-tuan, dan ditanam di Jannatul Baqi' bersama 10,000 para sahabat Nabi SAW. Itu jumlah sahabat 10,000, belum tabi'in lagi, belum orang soleh lagi, imam-imam mazhab dan alim ulama yang besar-besar yang ditanam di Jannatul Baqi'. Kita ditanam satu tanah kat situ tuan. Ditanam satu tanah dengan Sayyidatina Aisyah yang kita dengar kisah daripada kita kecil. Satu tanah dengan Sayyidatina Fatimah yang kita dengar kisah daripada kita kecil. Dan para sahabat-sahabat yang lain yang mana ditanam di Jannatul Baqi'. Tuan-tuan, ni 5 tanda syurga yang ada di kota Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, panjang Uhud ni 6 km, lebar 3 km sampai tanah halal. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita sambung kisah kita tadi. Daripada Azimatul Syaikhan tadi, baginda bersama para sahabat 700 orang menuju di medan Uhud. 50 orang duduk atas bukit ni. Ulama kat sini beritahu, kalau tuan-tuan datang tahun 90-an, bukit ni tinggi. Tahun 90-an, bukit ni tinggi. Jadi 50 orang lebih turunkan atas bukit ni, diketuai oleh Abdullah bin Jubail Al-Ausi radhiyallahu anhu, daripada kabilah Aus. Abdullah bin Jubail Al-Ausi radhiyallahu anhu atas bukit ni. 50 orang. Dan Nabi pesan, wala apa pun berlaku, lebih kurang mafhum hadis, jangan turun walaupun apa pun berlaku. Nabi SAW beritahu macam tu, ulama beritahu.
650 para sahabat duduk sekitar sini di bawah medan ni. Dan ulama beritahu orang kafir datang daripada sana Zulhulaifah. Untuk medan Uhud ni tuan-tuan, cara berdiri di medan Uhud pun kita kena faham betul-betul. Kerana kalau kita salah faham cara berdiri, maka kita akan berlaku salah faham. Kenapa tuan-tuan? Kerana di Uhud ni bukan berdiri macam ni. Bukan berdiri macam saya berdiri sekarang. Berdiri tegak ni. Sana Masjid Nabawi, kiblat sana. Bukan berdiri macam ni, tapi Uhud berdiri macam ni. Macam yang saya berdiri sekarang, di belakang macam ni. Bukan berdiri macam ni. Sebab apa? Sebab apa kita bagi tahu kena faham betul-betul cara berdiri. Kalau penceramah kat Malaysia salah faham cara berdiri pun dia akan jadi salah faham. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila mana kita faham berdiri Uhud macam ni dan bukan macam ni, kerana di hari Uhud baginda berdiri di kawasan sekolah yang kita lalu tadi. Okey, tapak sekolah belakang tu kan. Sekolah Sayyidina Hamzah tu. Okey, baginda berdiri di sini. Kalau kita kata Nabi di medan Uhud sahabat berdiri macam ni, kita kata faham Nabi di bahagian belakang. Dan orang akan rasa Nabi kau ni pengecut. Dan cara berdiri pun kita kena cerita betul-betul. Kalau salah cerita jadi bahaya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kalau berdiri macam ni, maka Nabi di barisan hadapan. Kita boleh faham tuan-tuan cara berdiri macam ni. Musuh datang daripada arah sana. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana musuh datang 3,000 ketumpukan tentera, 3,000 ekor unta, 200 ekor kuda, 700 kelengkapan senjata siap menyerang orang Madinah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu Nabi SAW antara kekuatan yang ada pada orang Islam ialah pemanah. Bahkan Nabi sebut banyak kali. Dalam hadis Nabi sebut ulang 3 kali. Roma 3 kali Nabi sebut nak tunjukkan kekuatan orang Islam ni ialah pemanah. Dan tuan-tuan buka dalam sirah. Antara sebab keruntuhan kerajaan Bani Umayyah ialah antaranya disebabkan tentera dia. Ini antara sebab dia. Antara sebab dia tentera dia telah tinggalkan pemanah. Telah tinggalkan amalan pemanah ni telah mula kurang. Begitu juga Abbasiyah. Ni kata Syekh Sufyan Al-Banjari. Untungnya Abbasiyah antara sebabnya tentera juga telah buat perkara yang telah dibuat oleh Bani Umayyah, tinggalkan amalan pemanah. Dan begitu juga Turki Osmaniyah. Untungnya Turki Osmaniyah antara sebab kekalahan ialah tentera telah tinggalkan manah dan mula habiskan masa dengan meriah. Tinggalkan manah. Manah tadi telah ditinggalkan. Sebab tu hari ni ulama-ulama kita nak wujudkan balik amalan memanah tadi, sebab Nabi sebut 3 kali. Sedangkan Syekh Sufyan Al-Banjari kata sahabat Nabi ni semua faham. Kalau cakap sekali memanah, terus faham. Nabi sebut 3 kali. Tak begitu kita pada ingat betapa kekuatan pemanah ni luar biasa. Maka pemanah pun di bawah kita bersama dengan bangsa Islam. Bila masuk Islam, pasal pertama ulama beritahu, di pasal yang pertama orang yang mana dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pasal pertama orang kafir yang serang orang Islam tadi daripada 3,000 orang tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 20 orang. 20 orang, ada yang kata selepas Uhud dicek balik ada 35 orang lebih kurang telah mati. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam pada fasa pertama cuma beberapa orang yang telah syahid. Orang kafir hampir 20 lebih telah mati. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di fasa pertama inilah tuan-tuan dirahmati Allah, orang kafir telah tinggalkan harta ghanimah. Ghanimah ni kata ulama bukanlah harta rampasan perang, tetapi ghanimah ialah harta perolehan perang. Kerana sifat orang Islam tidak merampas. Bukan harta rampasan perang, tetapi harta perolehan perang. Harta ghanimah pun kena berbetulkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana harta ghanimah perolehan perang ditinggalkan di bawah sana, maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi yang duduk di atas bukit ni, yang dikatakan Abdullah bin Jubair Al-Ausi, yang telah dipesan oleh Nabi Islam jangan turun dalam apa pun berlaku. 40 orang telah turun tuan-tuan, menghampiri harta perolehan perang tadi. Bukanlah kerana mereka tamakkan harta, tetapi mereka salah faham dalam memahami perkataan Nabi SAW. Mereka faham Nabi pesan jangan turun ialah waktu perang. Bila selesai perang boleh turun. Dan tertib perang zaman dulu, bila harta ghanimah ditinggalkan, maksudnya perang telah pun tamat. Maka mereka pun turun, kata ulama. 40 orang tu turun bukan kerana tamakkan harta. Kalau mereka kerana tamakkan harta masa di Ajmatul Syai'an tadi, mereka dah balik dah. Mereka datang sini memang untuk bagi nyawa. 40 orang turun kerana salah faham dalam memahami perkataan Nabi, dan mereka telah berijtihad. Perang telah pun tamat. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, bila mana mereka menghampiri harta perolehan perang, 40 orang tu turun, 10 orang yang tinggal ke atas yang berkawal. Maka Khalid Al-Walid masa tu belum masuk Islam. Tuan-tuan semua tahu Khalid Al-Walid ni bila dia masuk Islam orang panggil dia Saifullah. Dia memang satu orang jeneral yang hebat. Walaupun ayah dia satu orang musuh Islam, Walid bin Mughirah, musuh Islam. Seperti saya cakap tadi kan, ada orang, kebanyakan orang di kalangan sahabat ni yang anak dia sahabat, bapa dia musuh Islam. Khalid Al-Walid
sahabat Nabi SAW yang hebat. Ayah dia Walid bin Mughirah, musuh Allah SWT. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, bila mana Khalid Walid pusing Jabal Rumah ni tuan, ataupun dipanggil juga Jabal Aimain, maka dia telah serang 10 orang dekat atas dan dia telah serang 650 orang yang ada di bawah di medan ini, yang mana sedang bersama dengan baginda Islam. Ini fasa kedua. Fasa kedua. Fasa pertama Islam menang, fasa kedua orang Islam kalah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana fasa kedua tuan-tuan, di fasa kedua inilah ramai para sahabat Nabi Islam yang tuan-tuan, orang yang ditugaskan untuk pegang panji Islam di hari medan Uhud. Dia telah pegang panji Islam dengan tangan kanan dia sungguh-sungguh. Tangan kiri pegang pedang, pacu kuda. Permukaan bumi bukanlah seperti yang kita bayangkan di tanah air, permukaan bumi padang pasir. Permukaan bumi di padang pasir ialah di Badar, di Al-Ula dan di Jeddah. Ketiga tempat yang ada di Hijaz ini, yang mana permukaan bumi padang pasir. Lain tuan-tuan, permukaan bumi yang berbatu macam ni, termasuklah di Mekah. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana sengitnya peperangan pada hari itu. Pacu kuda, tangan panji Islam, tangan kiri pegang pedang. Musuh serang dari sudut-sudut kerana tertib peperangan zaman dulu. Orang pertama yang wajib dibunuh ialah yang pegang panji Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab dah pegang sungguh-sungguh tangan kanan tuan. Dalam kitab Sirah Tarikhul Kamis diceritakan tuan-tuan bahawa Mus'ab tadi tuan-tuan, satu orang kafir telah datang setelah serang betul-betul. Satu orang kafir datang telah cantas tangan kanan dia dan putus tangan kanan Mus'ab bin Umair tuan-tuan. Putus tangan kanan Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, darah telah keluar begitu banyak. Mus'ab bin Umair telah baling tuan-tuan pedang yang ada tangan kiri dia dan telah capai panji Islam dengan tangan kiri dia. Dia tak nak selagi dia masih hidup panji Islam jatuh di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT dan sungguh-sungguh pegang dengan tangan kiri dia tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir telah datang lagi dan telah cantas tangan kiri pula tuan-tuan. Dia telah peluk panji Islam tadi dengan badan dia tuan-tuan. Orang kafir telah panah dia bertubi-tubi hingga telah gugur syahid. Maka tuan-tuan rahmati Allah SWT, gugurlah Mus'ab bin Umair, yang mana sahabat Nabi SAW yang wajah daripada sisi tepi dia mirip seperti wajah baginda SAW. Ulama beritahu bila mana dia gugur, dia pakai topi besi. Bila mana dia gugur, orang kafir menyangka bahawa itulah baginda SAW. Dan mereka telah mengisytiharkan bahawa Muhammad telah mati. Dan berita ni tuan-tuan, kedengaran 650 sahabat yang bersama dengan baginda. Sebab tu kita dengar dalam Uhud ni ada berita yang mengatakan bahawa baginda Islam wafat. Kenapa? Kerana kisah tadi Mus'ab bin Umair ulama beritahu wajah dia seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Mus'ab bin Umair gugur untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua tangan tak ada. Tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang mana tangan dia dicantas untuk memperjuangkan agama, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia hari akhirat dia tak perlukan tangan lagi, Allah akan bagi kepak untuk dia terbang dalam syurga. Kan? Antaranya siapa tuan-tuan? Antaranya Ja'far At-Tayyar. Nama dia siapa? Nama dia Ja'far bin Abu Talib. Adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Bila mana dia pergi perang Mu'tah, yang mana makam dia kalau tuan-tuan pergi ada satu kampung di Mu'tah, nama kampung tu Mazar. Tuan-tuan pernah sampai sana, ada 3 makam kat situ, antaranya ialah Ja'far Tayyar. Kenapa panggil Ja'far Tayyar? Kerana tuan-tuan dalam medan Mu'tah, tangan kanan dan tangan kiri telah dicatat seperti mana Mus'ab bin Umair tadi. Maka dia panggil Ja'far Tayyar kerana bila masuk dalam syurga, dia diberikan kepak dan dia akan terbang dalam syurga. Sebab tu dia panggil Ja'far yang terbang. Terbang dekat dalam syurga nanti. Dia tak pakai tangan lagi dah. Nak ceritakan betapa mereka ni korban untuk agama. Semata-mata untuk agama sampai kepada kita tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua antara yang terkorban ialah Sayyidina Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Yang mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum hari peperangan, Abdullah bin Jahsh dia telah minta satu orang sahabat aminkan namanya Sa'ad. Dan dia minta Sa'ad doa dan dia pula aminkan. Lama begitu ini menjadi dalil satu orang imam doa dan makmum aminkan. Orang kata bid'ah kan. Ni dalil sahabat Nabi SAW doa dan diaminkan, bahkan cara doa macam ni lebih makbul. Bahkan dalam Quran sini Allah cerita bila mana baginda Musa pernah doa dan Allah beritahu, Allah jawab dalam Quran, aku kabulkan doa kamu berdua. Maka ulama tafsir telah bahas yang minta Nabi Musa, kenapa Allah jawab aku kabulkan doa kamu berdua? Ulama beritahu yang minta Nabi Musa, yang aminkan Nabi Harun. Jadi Allah beritahu aku kabulkan doa kamu berdua. Ini menjadi dalil satu imam doa orang yang aminkan dan perintah bid'ah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Jahsh telah doa. Setelah Sa'ad doa, Abdullah bin Jahsh telah doa, ya Allah, esok kami akan menghadapi peperangan. Temukanlah kami dengan musuh yang ganas dan juga kuat, kata Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Dan jadikanlah saya melawan musuh tadi dengan berani lawan dia. Dan jadikanlah dia ya Allah, iaitu musuh tu, memotong telinga dan hidung saya, supaya di akhirat nanti engkau bertanya, wahai Abdullah bin Jahsh, ke mana pergi telinga dan hidung kau? Maka saya akan begitu, ya Allah, telinga dan hidung saya telah terpotong di jalan kau. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam ni keinginan sahabat Nabi SAW, bertemu Allah SWT dalam keadaan mereka korban untuk agama. Ini keinginan sahabat Nabi SAW.
Berbeza dengan kita pada ini, ulama beritahu umat pada hari ini tidak digalakkan untuk minta benda yang susah. Kerana tahap iman kita untuk pergi masjid pun tak mampu. Tahap iman kita subuh pun pukul 7. Tahap iman kita dengar azan pun kita masih sibuk dengan kedai kita. Sibuk dengan kita punya pejabat kita. Sibuk dengan kerja dunia. Ini tahap iman kita. Sebab tu ulama kita punya tahap iman tak boleh kita minta susah untuk agama. Ya Allah bagilah saya ketika buat dakwah kena pancung. Tak boleh. Untuk tahap umat ni tak boleh. Sahabat Nabi boleh. Sebab apa? Tahap iman mereka macam tu. Kerana tahap iman kita untuk pergi masjid pun tak mampu. Kali pertama pergi Masjid Nabawi, baru letak sepa ke arak. Lepas bagi salam sembahyang sunat, tengok kena curi. Dah naik angin dah, tak boleh tahan dah. Sembahyang kat hotel sampai 3 hari duduk kat Madinah. Kenapa? Ini tahap iman kita pada hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Jas, tuan-tuan, dia dalam keadaan telinga dan hidung telah terputus semata-mata untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga saya nak kongsi pada tuan-tuan adalah Sayyidina Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ammar bin Jamuh, tuan-tuan, dia dikecualikan dia pergi perang. Tuan-tuan tengok syarat untuk pergi jihad. Ada 5 syarat untuk pergi jihad. Antaranya yang untuk pergi jihad ni orang tu tak boleh kurang. Maksudnya kalau dia buta, dia boleh dikecualikan. Dia boleh excuse kan. Dia tak dikira sebagai orang yang lagi daripada medan perang. Antaranya Ammar bin Jamuh, dia kaki dia tempang. Dia dikecualikan daripada pergi perang, dan yang dikecualikan dia itu adalah Nabi SAW. Maka dia pulang ke rumah, ulama beritahu isteri telah berdiri depan pintu rumah. Seakan-akan isteri nak beritahu kepada dia, aku malu dengan jiran-jiran. Suami jiran-jiran aku semua pergi Uhud, pergi perang. Sedangkan suami aku Ammar bin Jamuh telah balik. Oh, masya-Allah, tuan-tuan. Sedangkan suami aku Ammar bin Jamuh telah balik. Maka ulama beritahu suami telah terbakar semangat, telah naik semangat. Ulama beritahu mana-mana wanita, mana-mana isteri yang bakar semangat suami dia, ataupun adik-beradik lelaki dia, ataupun anak lelaki dia yang tak suka sembahyang berjemaah, dia bagi semangat sampai minat sembahyang berjemaah. Yang tak minat kuliah agama sampai minat kuliah agama. Yang jauh daripada sunnah sampai dia amalkan sunnah. Dulu jauh daripada sunnah, sekarang dah amalkan sunnah. Yang penentang dakwah, kalau orang dakwah datang dia lah halau, sekarang dia jadi pendukung dakwah. Ulama beritahu isteri ini, wanita ini akan masuk syurga bersama isteri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Ammar bin Jamuh dengar, dia telah angkat tangan, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku ke pangkuan keluarga aku lagi, aku nak syahid dekat Uhud. Dan dia telah pacu unta dia sampai kat Uhud, tuan-tuan. Dia telah bau bauan syurga kat Uhud. Dia telah bau bauan syurga kat Uhud. Ini dalil ulama beritahu. Ini antara dalil yang mana para sahabat di dunia lagi telah bau bauan syurga. Sebab ada ulama yang menafikan. Dia kata bauan syurga ni akan bau kat syurga saja. Sedangkan ulama beritahu ada orang khusus di dunia ini yang Allah bagi mereka special. Allah Taala singkap yang patutnya didapatkan syurga, Allah Taala singkap kat dunia. Bahkan gelaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tu semua gelar ahli syurga yang tak sepatutnya dapat untuk ahli dunia. Tapi dunia lagi mereka dah dapat. Ni ahli khusus kan, dan bukan tahap kita untuk menilai mereka. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Ammar bin Jamuh, tuan-tuan, sampai di Uhud tak lama lepas tu telah dibunuh. Dan ketika itu, tuan-tuan, dia di belakang sana, di masjid yang di menara belakang sana, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ditanam di belakang sana, makam dia di belakang. Kemudian, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, unta yang mana Ammar bin Jamuh naik tadi, tuan-tuan, duduk tak nak bangun. Dia sebab beberapa kali duduk tak nak bangun. Sebab lagi berdiri tapi tak nak bangun. Maka dia tanya isteri dia, apa yang telah didoa? Isteri dia beritahu, dia telah doa, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku ke pangkuan keluarga aku lagi, aku nak syahid kat Uhud. Unta pun tak balik, tuan-tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi kisah dalam peperangan Uhud. Hanzalah yang kita sebut tadi. Hanzalah ni ada banyak, tuan-tuan, di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan para sahabat orang Arab dulu, mereka memang banyak nama yang sama. Khalid al-Walid, adik dia nama siapa? Walid bin Walid. Tak pening ke kepala kita dengar ayah dengan anak nama sama kan? Contoh nama dia Muhammad, ayah dia Muhammad. Mat, panggil dua-dua pandang. Ayah dengan anak nama sama ni, di kalangan sahabat benda ni biasa. Bahkan nama Abdullah ada 120 di kalangan sahabat nama dia Abdullah. Dan di kalangan sahabat pula, di antara Abdullah tu kena jenama penjenamaan nama baru pula. Abadilah Arba'ah. Abdullah yang paling famous 4 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair yang saya sebutkan cerita tadi, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud tak termasuk dalam Abadilah Arba'ah kerana dia meninggal awal. Tetapi kalau jumpa dalam kitab hadis, kalau kita baca dalam kitab hadis ada nama Abdullah dan tak disebutkan bin, maka ulama hadis sepakat mengatakan bahawa itulah Abdullah bin Mas'ud. Kerana apa? Kerana memang kebiasaan ulama kalau letak Abdullah tak letak bin, maka itulah Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak ceritakan di kalangan para sahabat nama banyak, nama-sama banyak. Hanzalah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita pernah dengar kisah dia. Dia baru kahwin. Malam pertama tak sempat mandi junub lagi, maka dia telah dengar seruan hayya al jihad.
Dan ada sahabat kata Nabi SAW sedang disediakan di Uhud. Setengah ulama kata macam tu. Maka dia telah pakai baju besi tuan-tuan. Belum sempat mandi wajib lagi, telah pergi dan dia telah syahid. Dia telah dibunuh di Uhud ni. Dan tuan-tuan dirahmati Allah SWT, setelah tuan-tuan setelah selesai peperangan, orang nak tanam jenazah, tengok jenazah Hanzalah tadi telah basah. Maka semua orang keheranan apa yang telah berlaku. Maka isteri telah berkongsi cerita bahawa Hanzalah telah pergi ke Uhud dalam keadaan belum sempat mandi junub. Rupanya Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat di antara langit dan bumi. Sebab itulah Hanzalah dipanggil Rasul Malaikah, orang yang telah dimandikan oleh para malaikat. Banyak lagi tentang kisah-kisah. Wahab bin Qabus, satu orang sahabat Nabi SAW, yang mana datang Madinah bukan untuk pergi perang Uhud pun. Dia tokek kambing. Dia bawa kambing banyak pergi Masjid Nabawi nak jumpa Nabi. Mana Nabi? Rasulullah mana? Rasulullah kat Uhud, kata sahabat yang tinggal, yang mungkin orang tua ataupun yang kanak-kanak yang tak pergi perang kan, yang dekat kawasan Masjid Nabawi, yang dekat Madinah yang dulu, iaitu kawasan tapak Masjid Nabawi sekarang. Maka Wahab bin Qabus telah ikat tambat kambing ni dekat tepi Masjid Nabawi menuju ke Uhud. Tujuan datang bukan untuk pergi perang awalnya, ziarah Nabi. Pergi ke Uhud dengan Nabi SAW disediakan, maka dia telah lindung Nabi dan telah dibunuh. Umar anak kata beritahu, aku tak nak cemburu dengan mana-mana orang yang meninggal dunia, melainkan aku cemburu kematian Wahab bin Qabus. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang pergi bukan hantar niat untuk perang, tapi bila dengar Nabi disediakan, dia sanggup bagi nyawa tuan-tuan. Bayangkan, bukan untuk pergi perang, tapi dengan Nabi disediakan, dia sanggup bagi nyawa. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, lebih kurang 70 sahabat terkorban dekat Uhud ni tuan-tuan. Isteri-isteri mereka jadi janda, anak-anak mereka jadi yatim. Sebab korban mereka lah kita dapat nikmat agama pada hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, daripada 70 orang tadi, 69 lelaki, 1 orang wanita. Nusaibah binti Ka'ab, ataupun tempat kita panggil Nasibah. Dia pergi perang pun bukan untuk pergi perang, dia pergi untuk hantar bantuan peperangan, bantuan perubatan, juga bantuan makanan. Dan perjalanan nampak Nabi SAW dicederakan, maka dia telah lindung baginda SAW. Dan juga tuan-tuan, dia telah dibunuh Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, satu orang Sri Kandi dalam Islam, yang mana kata Syekh Kiai Nur Tahir, waktu kami bawa khidmat, dia bawa datang sini, dia beritahu apa? Dia cakap Nusaibah binti Ka'ab ni ialah wanita pertama di Madinah yang masuk Islam ketika Bai'ah Aqabah, dan dialah wanita pertama yang syahid di kota Madinah. Sumayyah pertama dalam Islam syahid kat Mekah kan, dan dia juga orang Islam pertama syahid dalam Islam. Tetapi Nusaibah binti Ka'ab, ulama beritahu, dialah wanita pertama yang di Madinah masuk Islam di kalangan orang Ansar, dan dialah juga wanita pertama yang syahid di kota Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, mereka korban untuk agama sungguh-sungguh. Bahkan sifat anak-anak mereka yang terkorban ni, sifat anak-anak mereka luar biasa tuan-tuan. Mereka punya cinta pada Nabi, cinta pada agama luar biasa. Walaupun ayah mereka terkorban untuk agama. Satu orang wanita, bila mana orang balik Uhud, orang tanya dia suami kau telah meninggal. Dia kata, bagaimana keadaan Nabi? Dia tak terfikir pun tentang suami dia. Dia tanya, ayah kau pun dah meninggal, bagaimana keadaan Nabi? Anak kau pun dah meninggal, tiga-tiga tuan-tuan. Ayah, suami, anak, tiga-tiga meninggal. Dia tanya lagi bagaimana keadaan Nabi. Cinta mereka pada Nabi luar biasa. Tak seperti kita. Kita dengar nama Nabi Muhammad pun rasa biasa. Pergi depan makam Nabi pun rasa biasa. Satu titik air mata pun tak keluar. Bahkan di depan makam Nabi lah kita nak ambil gambar. Kita tak rasa apa-apa, tak rasa nilai. Kita cuma nampak makam Nabi cuma dinding biasa saja. Tuan-tuan, muka SWT berbeza dengan sahabat. Bahkan mereka punya semangat luar biasa. Dia kata ulama, setelah tamat peperangan Uhud, setelah beberapa tahun berlalu, Khalid Al-Walid, yang mana antara orang yang bunuh sahabat Nabi paling ramai di Uhud ni tuan-tuan. Khalid Al-Walid masuk Islam. Khalid Al-Walid menyangka bahawa kalau aku datang Madinah ni, mestilah aku kena apa-apakan orang Madinah. Sebab aku antara orang yang mana telah cederakan orang yang ketika di Uhud kan. Perasaan manusia. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, sampai Khalid Al-Walid masuk Islam, sampai di Madinah, anak-anak telah beratur di kiri kanan jalan, kata ulama. Dan beritahu pada Khalid, wahai Khalid, walaupun ayah kami kamu telah bunuh, walaupun keluarga kami telah tiada, kamu yang bunuh, tetapi wahai Khalid, kerana kamu masuk Islam, kami begitu gembira dengan kamu. Datanglah wahai Khalid. Ulama berkata Khalid telah terduduk dan Khalid telah menangis. Macam ni sifat orang Islam. Lah kerana aku yang bunuh ayah dia, aku yang bunuh. Tuan-tuan, satu orang yang tak ada ayah, dia tahulah anak yatim. Kita boleh bayang macam mana tuan-tuan tak ada ayah. Tapi tuan-tuan bayangkan, lah kan aku bunuh ayah dia, dia boleh sambut aku macam ni. Ni pun mulia sifat orang Islam. Ini malangnya kita pada tuan-tuan. Betapa buruknya akhlak kita. Kita orang Islam tapi tak ada akhlak jauh daripada kehidupan kita. Jiran dengan Cina 40 tahun, Cina tak masuk Islam. Jiran dengan India 40 tahun, India tak masuk Islam. Bahkan kita hutang dia tak bayar sampai dia rasa benci dengan Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ni keadaan yang berlaku. Tuan-tuan, muka Allah Subhanahu Wa Taala, ni fasa kedua. Sahabat Nabi cedera, termasuklah baginda SAW yang mana baginda berada di belakang sana. 13 orang sahabat Nabi SAW sedang
lindung Nabi SAW. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi telah disediakan 3 perkara. Pertama, disediakan oleh adik Sa'ad bin Waqqas, nama dia Utbah bin Abi Waqqas, yang dia pun mati dalam keadaan kafir. Sa'ad ada beberapa adik. Mereka daripada Bani Zuhrah. Mereka ada hubungan dengan Nabi SAW. Dan tuan-tuan, ada adik dia dekat Badar. Kalau tuan-tuan pergi Badar esok, tuan-tuan akan pergi ziarah makam, insya-Allah. Umair bin Abi Waqqas, dia syahid dalam peperangan Badar. Adik Sa'ad juga. Ni adik dia nama Utbah bin Abi Waqqas. Dia telah nampak Nabi SAW dan dia telah ambil sebiji batu kata ulama. Dan dia telah baring batu daripada jauh. Batu tu telah terkena bibir Nabi dan terkena gigi Nabi. Dan gigi Nabi telah patah, bibir Nabi telah berdarah. Tuan bayangkan, ni kecelakaan pertama yang Nabi alami ketika di medan Uhud. Kecelakaan kedua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dikecelakaan oleh Abdullah bin Syah Az-Zuhri. Nabi pakai topi besi, tuan-tuan. Topi besi Nabi ada 2 gelung. Abdullah bin Syah Az-Zuhri telah hentak topi besi tadi, dan topi besi tadi telah terkena besi. Batu tu telah terkena topi besi Nabi, dan besi itu telah pecah dan tercocok di pipi Nabi SAW. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ketika mana besi cocok tadi, Nabi telah dipapah, dibawa ke belakang. Sebentar kita akan ke belakang, insya-Allah. Sedang Nabi dipapah, satu orang nama Abdullah bin Kami'ah, satu orang kafir, dia telah gali satu lubang, dijerat Nabi, dan Nabi telah jatuh, lutut Nabi SAW telah berdarah. Bila mana Nabi SAW jatuh, dia telah ambil panah dia, dia tarik panah dia dan dia beritahu, "Khuz wa ana bin Kami'ah." Ambil ini, dia kata. Dia macam perkataan kurang ajar. Ambil kau, macam itulah. Ambil ini, dia kata. Ini anak Kami'ah, dia kata. Dia cakap macam tu. Dia cakap kepada Nabi. Panah tu tak kena kat Nabi. Nabi balas, Nabi beritahu Allah akan balas kamu. Setengah ulama kata, Nabi jawab, "Akmakallah." Allah Ta'ala akan balas kamu. Dia kata, "Ana bin Kami'ah." Nabi jawab, "Akmakallah." Allah akan balas kamu. Masa Uhud, tuan-tuan, orang pertama yang kedua yang sediakan Nabi mati. Yang ketiga, Allah bin Kami'ah tak mati. Dia balik ke Mekah, tak lama lepas tu, dia ni gembala kambing, bawa kambing atas bukit. Kambing dia telah langgar dia, tuan-tuan, dan dia telah mati bergolek daripada bukit dan dia mati dengan hancur jasad dia. Tuan-tuan, dirahmati ni 3 kejadian Nabi SAW di medan Uhud. Kemudian Nabi dibawa ke belakang. Sebentar lagi kita akan pergi ke belakang, tuan-tuan, dirahmati Allah SWT, dan kita akan sambung cerita fasa ketiga di belakang nanti, insya-Allah. Kita, tuan-tuan, dirahmati Allah SWT. Sebelum tu kita datang sini dah kat makam ni, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan menuju ke Gua Uhud. Sejak perjalanan selepas Rasulullah disediakan. Hampir 1 kilometer dia. Alhamdulillah, kita sambung kisah kita di medan Ma'rakah Uhud tadi. Tuan-tuan, Subhanahu Taala, setelah 3 kejadian Nabi SAW berlaku tadi, maka Nabi SAW dibawa ke kawasan sini, dipapah ke kawasan sini. Dan ulama beritahu Nabi SAW didudukkan kat kawasan ni. Pak Ustaz Gunawan duduk. Dulu tak ada ni. Ni baru buat ni. 2012 masa saya tanya tak ada ni, baru buat ni. Dia garah kereta rumah dia pula dibuat itu. Jadi Nabi SAW duduk kat situ. Kata ulama, Fatimah radhiyallahu anha datang untuk basuh darah Nabi SAW. Dan kemudiannya Nabi SAW daripada situ Nabi SAW bawa papa macam ni. Ni dah. Dan Ikut sabaran, ikut sabaran. Penting dah ada poin penting. Lama beritahu waktu Nabi sampai sini Nabi pegang ni, dan di saat itu lama itu Nabi berhajat nak minum air. Dan di saat itu air telah keluar daripada sini, kata ulama. Nabi suruh pegang. Jadi ulama kata kalau tahu macam mana ketinggian Nabi lebih kurang ketinggian Nabi, tinggi lebih kurang macam ni. Dan kemudian Nabi SAW dibawa masuk ke dalam. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak cabut besi itu dengan tangan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW sakit. Maka Abu Bakar As-Siddiq tergigit gigi dia. Dia gigit satu besi telah tanggal dan gigi depan dia telah patah. Dia gigit lagi satu besi, 2 depan gigi telah patah. Abu Bakar As-Siddiq rongak sampai mati kerana cinta daripada Nabi SAW. Sahabat tanya, "Wahai Abu Bakar, kau tak sakit lah?" Dia kata, "Saya lebih sayang Nabi SAW lebih daripada gigi diri saya." Maka ulama kata kat situ Nabi SAW beritahu, "Darah siapa yang menggabungkan darahku, maka darah kafir aku." Tempat letak kepada Nabi SAW. Di tempat ini Nabi SAW pedang menembusi pipi Nabi SAW dicabut suatu tempat. Allah Akbar. Mana? Kat mana ni? Ya, Talha pikul.
Dah semua sampai ke dalam gua tu. Ada gua atas lagi. Daripada gua sana dia kemari pula. Dia tahu apa tu musuh datang tambang. Dia tak ada dah panjang. Oh, Batu-batu. Bukit berbatu. Allah. Tinggi. Setinggi bangunan 4 tingkat. 4 tingkat, 5 tingkat. Di bawah. Allah, Rabbi. Kejap. Kejap. Kenapa? Kejap. Minta nyawa. Minta nyawa. Minta nyawa. Oh, dia tak bagi dah ni masuk. Minta nyawa. Tutup. Okey. Mana pula? Tak nak ikat kain pelekat. Dia dah tutup lagi dah. Boleh banyak Pakai ni. kain pelikat ni atas. Itu lah silap ah. Lupa tu seluar ha. Masuk dalam tu. Bawa tempat duduk. Wah, tu usok kenawan lah. Okay, apa kisah tu? Meninggal sini. Suka.